Dia pun musyrikin Makkah juga, tapi hati baik tu ada. Nabi tak lupa benda tu. Tuan-tuan kena boykot ni teruk tuan-tuan. Macam puak Sulu kenal lah ni 3 kali sebut dah. Sulu ni 3 kali dah sebut, tak keluar lagi cerita panjang. Kena kepung. Kena kepung. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apa bekalan kepada mereka ni. Pasukan keselamatan sudah kepung. Tadi kerajaan Filipin melalui Menteri Luar dia menghubungi Menteri Luar Malaysia, minta supaya kalau sekiranya ada Filipin perempuan ataupun anak-anak dalam kawasan itu, tolong bagi mereka keluar secara aman. Okey, pihak Malaysia kata tak ada masalah. Malaysia sampai hari ni pun, sampai saat ni pun masih lagi menunggu kod-kod mereka nak surrender. Kalau mereka surrender, tidak ada tumpah darah. Pasal apa? Pasal Malaysia melihat mereka saudara Islam. Mereka salah. Mereka menceroboh masuk negara yang berdaulat. Mereka salah. Tetapi masih ada pertimbangan. Mereka Islam, kita Islam. Tapi jawapan daripada pihak mereka tidak akan surrender. Bahkan mereka akan mempertahankan tempat mereka duduk ni sehingga titisan darah terakhir. Sumamah sungguh mereka ni. Tuan-tuan, konflik ni sangat complicated. 10 orang boleh memberi 10 pendapat tentang isu ni. Hanya Allah yang mengetahui apa pokok masalah sebenarnya. Pun begitu, setakat ni apa yang dibuat oleh pihak Malaysia tidak salah. Menawarkan perdamaian sampai ke tahap rakyat sendiri marah. Tapi tidak disambut perdamaian itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang berlaku kepada Ali, kepada Mut'im bin Ali, dia bangkit, dia bersuara di dalam kalangan dia. Dia minta supaya boykot ke atas Bani Hashim dan ke atas Bani Abdul Muttalib ini dihentikan. Dia kata, walaupun kita tak suka apa, walau apapun, jangan buat benda ni. Dia kata, Nabi tak lupa jasa tu. Yang kedua, jasa Mut'im bin Adi ini ialah suatu Nabi menghadapi tahun yang disebut sebagai Amul Huzni. Tahun Nabi cukup sedih. Isteri yang paling dia sayang, paling banyak membantu dia, yang menjadi dahan tempat dia berpaut, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, meninggal. Nabi hilang dahan tempat berpaut. Pada tahun yang sama, Abu Talib yang selama ni menjadi galang ganti Nabi, mempertahankan Nabi daripada disakiti, mati tahun tu juga. Allah perintahkan Nabi pergi ke Taif, kerana Taif ni satu tempat yang cuacanya elok, suasananya elok. Sampai hari ni pun Allah suruh Nabi pergi ke Taif. Nabi pun pergi. Bila sampai sana, Nabi berdakwah, ajak penduduk Taif terima Islam. Dia berbalas dengan ketul batu. Nabi bertambah sedih. Nabi tidak disambut dengan baik di Taif. Bila dah jadi macam tu, Nabi nak keluar daripada Taif, nak balik ke Mekah. Pembesar kafir musyrikin Mekah tak pergi masuk dah. Bagi mereka, bila Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Taif, jadi mereka lega dah. Mereka kata Muhammad keluar ni cantik dah, tak mau dengar kata Muhammad balik semula ke Mekah. Tapi malangnya apabila Nabi pergi ke Taif, orang sambut dia dengan ketul batu dan sebagainya. Nabi nak balik Mekah, dia tak bagi. Dalam keadaan tak bagi tu, bangkit Mut'im bin Adi ini lagi sekali. Nabi hantar satu orang utusan dia menyusup masuk ke Mekah, pergi jumpa Mut'im bin Adi, bagi tahu kata tolong, Nabi nak masuk, minta tolong. Walhal dia kafir. Tapi Nabi kenal dia sebagai satu kafir yang ada hati.
Mut'im bin Adi bila utusan Nabi mai habaq dekat dia rasa dia dihormati oleh Nabi. Dia bangkit, dia pakai baju perang dia. Jasa yang Nabi tak boleh lupa. Dia bangkit, dia pakai baju perang dia, dengan pedang dia, dengan anak pinak dia, dengan keluarga dia. Dia keluar berdiri di sisi Kaabah, dia beritahu, dia kata aku menjadi penjamin kepada Muhammad nak masuk tak lagi. Pada masa tu umur dia 80 tahun. Bukan orang muda. Dia bangkit berdiri. Dia kata aku menjadi penjamin kepada Muhammad. Dia akan masuk tak lagi. Semua orang terkejut. Ni apa terjadi dia ni? Pasal dia orang besar mereka. Dan dia letak orang dia di pintu sempadan. Nabi masuk, irin. Orang dia irin. Masuk. Nabi sampai. Nabi terus pergi tawaf Kaabah. Dia dengan anak-anak dia berdiri tunggu. Dengan pakaian tentera. Dan dengan senjata. Dia make sure Nabi tawaf. Tak ada siapa kacau. Abu Sufyan masa tu tak masuk Islam lagi. Lompat mai dekat dia. Abu Sufyan kata, wahai Mut'im, apa sudah jadi dengan kamu? Kamu ikut Muhammad ke? Dia jawab apa? Dia kata, dah, aku tidak masuk Islam. Aku tidak ikut Muhammad. Tetapi aku pelindung dia. Dia kata. Nabi SAW bila ingat benda ni, Nabi tak boleh lupa dia. Bila hari berlaku perang Badar, dia sudah mati 7 bulan. Mut'im bin Adi, masa perang Badar jadi, dia dah mati 7 bulan dah. Bila tawanan perang tu ada depan. Nabi sebut, Nabi kata, kalau sekiranya Al-Mut'im bin Adi masih hidup dan dia mai jumpa aku, dia minta aku bebas mereka ni, aku akan bebaskan mereka kerana dia. Nabi satu orang manusia yang cukup berterima kasih pada orang yang berjasa kepada dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hebatnya yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada mukadimah itu insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 16. Suara makin duk slow, kalau habis awal tak apa. Muka surat 10. Bab Zahabat An-Nubuwah wa Baqiyat Al-Mubashirah. Bab yang menyatakan hadis yang membicarakan hilang jadi Nabi, yakni hilang wahyu dan tinggal Al-Mubashirat ataupun penyukaan hati. Tajuk yang kita nak tengok malam ni, dia nak cerita kata Nabi tak ada dah. Nabi dah wafat. Bermakna wahyu tak turun dah. Hak doa ada itulah hak Quran tu saja. Tidak ada wahyu baru akan turun. Tetapi yang masih kekal ialah Al-Mubashirat. Al-Mubashirat makna dia apa? Berita gembira. Yang nak dirujuk oleh tajuk ni ialah apa? Mimpi orang-orang yang beriman menjelang akhir zaman. Kita dah baca bulan lepas dan bulan sebelumnya, mimpi orang-orang yang beriman menjelang akhir zaman hampir menjadi benaran. Mimpi yang macam tu dipanggil Al-Mubashirat, berita baik. Sebab mimpi itu daripada Allah, dihantar mai kepada orang-orang yang beriman. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya jadi Nabi dan khabar wahyu itu telah putus dia dengan wafat Nabi SAW. Nabi wafat habis. Bila turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat tu beritahu kata pada hari ini telah lengkap kepada kamu agama kamu. Mana Islam ini sudah jadi agama yang lengkap. Dan nikmat Islam itu sudah disempurnakan. Dia turun ayat ni, sahabat seronok. Seronok pasal apa? Islam sudah komplit. Islam sudah sempurna. Islam sudah boleh dipegang sebagai satu cara hidup. Seronok. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Bila orang tengok dia menangis, sahabat tanya dia, pasal apa Abu Bakar? Limadza tabki?
Kau menangis pasal apa? Bukankah ayat ni menceritakan agama kita sudah lengkap? Abu Bakar kata, ya, ayat ini cerita agama kita dah lengkap. Tapi satu benda yang tersirat. Maknanya apa? Wahyu dah tak turun dah. Maknanya Nabi dah habis kerja dia dah. Maknanya Nabi kita sudah dekat wafat. Bila wafat Nabi, confirm wahyu sudah tidak ada. Ni tajuk nak beritahu kat kita. Maka sebelum wafat Nabi SAW, wahyu itulah sebesar-besar penyukaan orang Islam. Masa Nabi duk ada, wahyu duk turun. Wahyu ni satu benda yang menggembirakan orang Islam. Ada apa masalah tanya Nabi, Allah hantar main Quran. Ada apa masalah tanya Nabi, Allah buat turun main Quran. Tak ada masalah. Apa juga masalah yang timbul, Allah bagi jawapan dengan Quran. Kalau kita hari ni, tuan-tuan bayangkan, kalau hari ni Nabi ada, tuan-tuan, Allahu Akbar. Seronok orang Islam hari ni, tak bergaduh, tak berkelahi. Tak bergaduh, tak berkelahi. Nabi tak ada, jadi lagu jadi hari ni. Masjid ni panggil 3 orang ustaz main mengajar. 3 orang ustaz, 3 jalan duk bawa. Makmum ramai dengar dia pening kepala. Semalam ustaz tu kata, lagu ni malam ni awak dia ni kata, lagu ni aku yang ni, aku tak main mengaji. Jadi gitu. Pernah jumpa keadaan ni? Oh, pernah sangat-sangat. 3 ustaz main mengajar. 3 macam penerangan tentang satu benda. Benda yang sama, tapi terang tak serupa. Contoh. Tadi kami nak main tadi, nak cerita sahabat dia, kita tanya. Dia kata, ustaz, yang kata sujud syukur dengan sujud tilawah ni betul-betul ke mana? Very simple punya soalan, tapi betul-betul jadi kuman dalam kepala. Saya kata, awaknya dah lah pening kepala dengar macam-macam. Saya kata lagu ni lah. Kita cerita dalam mazhab Syafi'i dulu. Dalam mazhab Syafi'i saja pun 2-3 pendapat. Satu pendapat yang dinukilkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia ni alim, profesor dalam usul fiqh. Dia buat kitab, anak-anak kita pergi mengaji di Al-Azhar ke, mengaji di Insaniyah ke, mesti kitab dia Al-Ashbah wan Nazair. Satu orang hebat, Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata sujud syukur itu kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia kata mula dengan takbiratul ihram. Lepas tu nak sujud pun sebut Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud pun sebut Allahu Akbar. Kemudian bagi salam. Satu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kata tidak ada takbiratul ihram. Cuma sujud aja. Masa nak sujud tu sebut Allahu Akbar sujud, bangkit daripada sujud Allahu Akbar, lepas tu bagi salam. Pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Allahu Akbar masa sujud saja, bangkit daripada sujud ke Allahu Akbar, tak payah pun bagi salam. 3 pendapat tu ada. Imam Ahmad bin Hanbal pula dia kata apa? Dia kata sujud syukur dan sebagainya ini bukan sembahyang. Dia kata maka tidak perlu kepada takbiratul ihram, kepada bagi salam. Pasal dia bukan sembahyang, dia kata. Cuma ada yang sembahyang tutup aurat dan menghadap kiblat, sudah. Demi pula pendapat yang contemporary hari ini, ulama Saudi, Syekh Husaymin, dia lagi lah longgar. Dia kata apa? Sujud syukur, sujud apa ni? Ya sembahyang tak ada, tak apa. Dia kata tak ada masalah apa, kerana dia bukan sembahyang. Dia kata kita dapat satu nikmat sujud syukur, keras. Itu pendapat. Kita dengar. Kita nak buat lagu, nak buat lah. Dan hadis tak ada cerita detail pun. Dan hadis tak ada cerita kata Nabi takbiratul ihram, tak ada. Cuma ulama memberi pendapat begitu. Tapi cara Ustaz Habang ni cengeng.
Ni ustaz-ustaz ni yang kata ustaz-ustaz ni, cara abang tu cengeng. Sujud tilawah, sujud syukur ni mesti kena ada takbiratul ihram. Kalau tak ada, buat tu tak sah. Siapa yang buat lagu ni semua ni Wahabi. Yalah, Allahu Akbar. Kau hak dengar ni buku. Awal kita jadi lagu tu. Kenapa kita pilih untuk nak jadi bertelaga? Kenapa benda yang ada kelonggaran boleh dibincang dalam keadaan yang santai dan benda tu sunat? Kenapa hujahnya sampai begitu mencekik tengkok? Tak boleh nak menyawa. Mai satu lagi pula abang dia kata tak buat macam biasa hadis, nak cerita apa hadis, semua cerita Nabi duk naik unta, tiba-tiba Nabi turun, Nabi sujud aja. Lagu tu aja hadis abang. Ni yang memandai-mandai pergi duk takbiratul ihram. Jangan kata memandai-mandai. Yang suruh takbiratul ihram itu Imam Syafi'i, bukan kecil anak. Maksudnya apa? Ekstrim tu tak mau. Jangan ekstrim dalam apa hal pun. Lapang dada tu yang cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila abang lagu tu, jadi atas harita tadi nampak okeylah, boleh pekerja serban apa semua elok balik lah. Kalau tidak dia duduk berasa macam aku duk buat selama ni tak betul ni sayang. Tak ada apa tuan-tuan. Itu pendapat di kalangan ulama yang sepatutnya diraihkan semua tu. Tidak ada siapa lebih baik daripada siapa. Kalau dalam soal ijtihad sekalipun, hak tepat 2 pahala. Nabi kata, hak tak tepat 1 pahala. Bukan berdosa pun. Kenapa kita tidak membawa fiqh kita dalam rupa yang macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tajuk kita baca ni dia kata apa? Seronok dia kata zaman Nabi ni. Kalau timbul masalah, Nabi dah ada. Nabi dandan clear masalah tu. Kalau tak pun Allah hantar wahyu turun mai. Jadi maknanya zaman Nabi tidak ada masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok contoh. Kalau kita nak bawa contoh. Satu sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah. Kita pernah dengar nama? Nama Arab ni lebih kurang lebih betul ya. Hak tadi ni nama Sumamah, berasal daripada negeri Yamamah. Dia main pula yang ni satu sahabat nama Abu Lubabah. Dia pening betul lah. Esok kita pergi pejabat, kawan tanya semalam Ustaz Zamzuri main cerita apa? Dia duk cerita pasal ni lah, pasal apa nama Abu Lubabah ni, dia ni kena tambat di masjid, dia keliru. Tapi betul ke Abu Lubabah kena tambat masjid? Betul, memang betul. Tapi dia pergi pasang cerita tu, cerita hak tadi ni. Dia bawa main cerita tentang Sumamah. Abu Lubabah pun kena tambat masjid juga. Tapi bukan dia ditambat sebagai musuh. Dia suruh orang tambat dia. Baik, kita tengok cerita dia. Abu Lubabah nama dia. Dia ni nama betul dia Mubsyir bin Abdul Munzir, tapi dikenali dengan nama Abu Lubabah. Satu orang Ansar, sahabat Nabi. Tapi dia disenangi oleh Yahudi Madinah. Dia orang Ansar, sahabat Nabi, orang Islam, tapi Yahudi Madinah suka dengan dia. Pasal dia satu orang yang mudah berkira bicara. Bahkan kalau mereka ada apa masalah dengan Nabi SAW dan sebagainya, Yahudi Madinah, terutamanya Bani Quraizah, mereka akan cari dia, minta dia jadi middleman, jadi orang tengah tolong cakap ke Nabi. Masalah timbul apa dia? Di dalam perang Khandaq. Tuan-tuan, perang Khandaq ni perang apa? Perang korek-karik. Kan hari ni kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, waktu di Madinah kita ziarah, di antara tempat kita ziarah Masjid 7. Sudah pernah dengar? Masjid 7. Masjid 7 tu bukan masjid. Masjid 7 biji masjid tu ialah pos tentera semasa perang Khandaq. Nabi letak satu pos, satu orang tunggu. Pos-pos itu pos tentera, dipanggil Masjid 7.
Di kaki bukit tu batu tajam. Sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi tengok batu tajam. Tapi kita tak ada tengok pasal baik tak mampu tu. Dia lalu je mutawih abang. Tuan-tuan tengok balik kanan. Ini Masjid 7 dia kata. Baik di sinilah dulu berlaku perang Khandaq, baik duk jalan je. Tak habis cerita lain pula. Tuan-tuan tengok balik kiri pula, habis dah Masjid 7 tu. Kalau boleh berhenti saat di kaki bukit tu, tengok yang kata batu tajam di kaki bukit itu. Nabi pilih bukit itu dibuat pos tentera mengambil kira batu tajam tu supaya musuh payah nak mendekati tentera Islam yang berkubu di sana. Bila berlaku perang Khandaq, idea Salman Al-Farisi suruh korek parit. Bila musuh, dengan harapan musuh jatuh dalam parit yang digali itu. Di pihak Madinah, Nabi sudah buat MOU, understanding, persepahaman di antara Nabi, orang Islam dengan Yahudi yang ada 3 suku di situ. Bukan Yahudi 3 suku, ada 3 puak Yahudi. Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Ada situ. Dia pesan dengan Nabi, okey, kita akan bekerja sama. Kita akan buat tahalluf siasi. Kita sign. Maknanya apa? Kami tetap Yahudi, tidak masuk Islam. Tetapi kalau ada musuh nak serang Madinah, nak serang Islam, kami akan sama-sama dengan orang Islam mempertahankan Madinah. Itu perjanjian dia. Bila jadi perang Khandaq, Bani Quraizah Yahudi belot. Mereka pergi jadi musuh dalam selimut. Mereka atur nak memudahkan musuh serang Nabi. Bila benda ni akhirnya terbongkar, Nabi hantar pasukan pergi kepung kawasan Bani Quraizah seperti mana geng Sulu kena kepung. Malam ni dia nak pergi buat tu juga. Nabi bawa pasukan tentera kepung Bani Quraizah ni, Yahudi Bani Quraizah ini. Mereka dikepung dan mereka tersekat segala bantuan, hubungan, makan minum dan sebagainya. Ini dibuat oleh Nabi SAW terhadap Bani Quraizah yang belot ini. Bila mereka kena kepung dan mereka dah duduk dalam keadaan dah tak boleh tahan dan sebagainya, akhirnya ketua Bani Quraizah nama dia Ka'ab, dia hantar wakil jumpa Nabi nak berunding. Dia dah mula rasa susah. Semua hubungan sudah tak, apa pun tak ada, hubungan apa pun tak ada, bekalan makan apa pun dah tak ada. Akhirnya Ka'ab, ketua Bani Quraizah, hantar wakil jumpa Nabi, kata okey, kami nak berunding. Tapi dia pilih orang. Siapa dia? Dia pilih Abu Lubabah. Wakil daripada Nabi, Abu Lubabah, mai. Kami nak berbincang, kami nak berunding, tengok macam mana cerita. Hantar Abu Lubabah mai. Nabi kata okey, tak ada masalah, hantar Abu Lubabah. Bila Abu Lubabah sampai, dia disambut. Pasal dia memang suka kat dia. Dia sambut dia, dia ra'i dia, dia bawa pergi jumpa dengan perempuan-perempuan Yahudi, anak-anak kecil dan sebagainya. Pakat duk meratak menangis dekat Abu Lubabah ni, minta Abu Lubabah ni tolong pujuk Nabi hentikan kepungan dekat mereka ni. Abu Lubabah dah main lembut hati dah. Duk ingat okeylah, dia pun nak balik habang dekat Nabi, nak suruh stoplah kepungan ni, kesian tengok perempuan dengan budak-budak ni. Teringat balik pula, dia kata tapi tak boleh. Dia kata dekat geng Bani Quraizah Yahudi ni, dia kata tapi hangpa kena ingat, ini bukan salah Nabi, hangpa yang salah. Siapa suruh hangpa belot dengan perjanjian yang hangpa buat dengan Nabi? Siapa suruh hangpa tolong kafir musyrikin Makkah nak serang Islam, hampa tolong semasa berlaku perang Khandaq? Kerana hampa belot kepada Nabi, hampa belot kepada umat Islam, hampa belot kepada Islam, memang patut hampa kena hari ini. Dia main cengeng balik. Akhirnya Ka'ab, ketua Yahudi Bani Quraizah ni, kata dekat dia, dia kata lah macam ni lah, okeylah kami surrender. Apa pendapat hang kalau kami surrender? Adakah Muhammad akan kena tindakan yang teruk-teruk dekat kami? Di sinilah silap Abu Lubabah. Dia jawab apa? Dia kata aku setuju.
kalau sekiranya hampa surrender, menyerah kalah. Tapi dia kata dia buat isyarat dengan tangan dia. Ayat ni yang orang tak main kuliah tak tahu. Ada dalam keset pun tak rakam. Gambar boleh nampak juga lah. Abu Lubabah kata dekat Yahudi Bani Quraizah, hampa patut surrender, patut serah diri. Tapi dia buat begitu. Geng Yahudi ni bila dengar macam tu jadi marah balik. Oh, dia kata takkan Muhammad orang yang macam tu. Dah kami surrender, dah kami serah diri, takkan dia nak bunuh kami. Dia pahalau dia balik. Allah Subhanahu wa taala turun ayat kepada Nabi. Tu dia yang kata hebat Nabi Muhammad ni. Allah turun ayat kepada Nabi surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Turun ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Watakhunu amanatikum, jangan kamu khianati amanah yang diberi kepada kamu. Abu Lubabah diberi amanah sebagai wakil Nabi. Jangan kamu khianati amanah, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu apa yang kamu kata tu tak betul. Nabi tak kata pun Nabi nak bunuh mereka. Yang pandai-pandai memandai-mandai mendahului Nabi ni pasal apa? Bila turun ayat ni, Nabi baca, Abu Lubabah ketah lutut. Dia ketah lutut. Dia kata Allah sudah marah dia. Sehingga turun ayat macam ni. Rasa bersalah dia ni, guilty conscious. Rasa bersalah Abu Lubabah ni menyebabkan apa? Dia cari satu rantai besi. Dia suruh bini dia pergi tambat dia di satu tiang di Masjid Nabawi. Sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, dalam kawasan Raudah, di atas, di puncak tiang tu dia ada tulis Ustuwanah Abu Lubabah. Dia tulis Ustuwanah maksudnya tiang, Abu Lubabah, ini tiang Abu Lubabah. Ada tulis. Sampai hari ni dia ukir, mengambil sempena cerita Abu Lubabah diikat diri dia dengan besi di tiang itu. Dia kata jangan siapa bebaskan dia sehinggalah Allah turun wahyu, sama ada Allah terima taubat dia ataupun apa hukuman dikenakan dekat dia, dia terima. Bini dia cuma main buka dia waktu semayang, waktu makan dan waktu dia nak qada hajat. Itu saja. Tambat balik. 6 hari 6 malam tuan-tuan, Abu Lubabah duk tambat. Tengah malam turun ayat. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Ayat 6 surah At-Taubah. Turun ayat tu tengah malam. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kata ada orang yang depa ni mengakui akan dosa depa. Dosa apa? Dosa khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia campur aduk amal soleh dengan amal jahat. Sanggup pergi jadi utusan Nabi itu amal soleh, pergi pemuhung puak Yahudi itu amal jahat. Kerana dia campur aduk baik dengan tak baik ni, dia berdosa. Tapi bagus dia ni pasal apa? Dia mengiktiraf, dia mengakui dosa dia sampai pergi tambat diri dia di tiang masjid. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah ampun dosa orang yang macam ni. Innallaha ghafurur rahim. Turun ayat tu tengah malam. Nabi terima ayat tu. Nabi hantar orang pergi rumah isteri dia, bagi tahu suruh pergi rongkai Abu Lubabah. Allah Subhanahu wa taala sudah turun ayat lepas dia daripada kesalahan dia.
Bini dengan lenangan ayam mata lari pergi di masjid, pergi nak ongkai dia daripada ikatan besi di tiang masjid ni. Dia tak mau. Dia kata ni pasal apa? Nabi suruh, pasal ayat sudah turun, engkau dibersihkan daripada dosa, Allah terima taubat kau. Dia kata jangan bebaskan aku nak Nabi mai buka aku. Ini cerita Abu Lubabah, hadis dia panjang. Esok pagi Nabi pergi nak sembahyang subuh, tengok tak ongkai lagi. Nabi kata aku habang dah suruh ongkai semalam. Dia kata tak ya Rasulullah, aku mau tuan yang ongkai ikatan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak beritahu dekat kita apa? Wahyu bila turun mai menggembirakan orang. Benda tu tak ada lah ni, zaman Nabi aja jadi. Tuan-tuan ingat hadis tentang fitnatul ifki, cerita tentang isteri yang Nabi cukup sayang, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh bermuka dengan satu sahabat yang bernama Safwan. Balik daripada perang dengan Bani Mustalik, sampai tengah jalan Aisyah hilang kalung, pergi cari rombongan jalan. Dia main-main balik, orang tak ada dah tinggal dia. Yang pasukan jalan Nabi pun tak tahu. Duk ingat dia duk ada di atas tu, unta punya rumah kecil tu. Rupanya tak ada orang atas tu. Dan Nabi SAW buat kerja ada sistem. Nabi jalan belakang, ada pula satu pasukan ikut belakang. Tengok kok ada barang tertinggal ke, keciciran ke apa-apa, mereka ni yang ikutip. Dan Safwan buat kerja ni. Bila Safwan sampai-sampai, bukan barang, orang yang tertinggal. Aisyah. Safwan pun tanya, Aisyah pun bagi tahu, kalung aku jatuh masa aku pergi qada hajat, aku pergi duk cari, depa sudah jalan tinggal aku tak tahu nak pergi mana, aku menangis. Safwan kata tak apa ya ummal mukminin, naik kenderaan. Safwan tarik. Bila sampai di pintu kota Madinah, nampak ke Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Bila dia tengok Safwan duk tarik, di atas tu Aisyah petik jari dia. Cantik, dia kata bola tanggung. Bola tanggung. Dan dia spread, dia sebarkan cerita di kalangan penduduk Madinah. Dia kata orang macam ni hampa nak ikut Muhammad, bini sendiri pun tak boleh jaga, hidup merendah dengan orang lain. Masyarakat bukan Melayu Al-Ustaz saja tuan-tuan. Nama kata masyarakat manusia ni, cerita macam ni dengar dandan jik mata mengantuk jelek. Hang dengar mana? Ni bukan soal dengar, ini soal nampak. Satu laki-laki muda dengan satu perempuan muda berjalan di padang pasir yang tak ada siapa-siapa. Kamu boleh fikir apa mereka nanti buat. Dia kata, dia lepas haji nama tu cantik. Dia lepas haji nama tu, dia lepas bawang goreng, biji janggut lagi dia buat. Madinah sudah bergoncang dengan cerita itu. Ini dia panggil fitnatul ifki. Satu fitnah besar yang kena bukan calang-calang orang. Nabi SAW yang kena fitnah itu. Yang hadis tu cerita kata apa? Nabi SAW jadi tawang hati. Nabi jadi tawang hati dengan Aisyah ni. Bukan tak percaya, tapi tak syok. Bila orang duk cerita ni, dia jadi tak syok. Bukan Nabi tak percaya isteri dia, bukan Nabi meragui isteri dia, tapi cerita ni everywhere. Di masjid orang cerita, keluar di pasar orang cerita, di jalanan orang cerita, di mana-mana orang cerita tentang rumah tangga Nabi SAW. Nabi terkesan dengan cerita itu. Nabi jadi tawang. Bila balik ke rumah, Aisyah cuba untuk nak pergi seronok. Nabi tak boleh nak seronok, hati tawang. Hadis tu betul-betul. Contoh balik lagi saja, buka Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, baca hadis tu. Hadis tu menyentuh tentang kehidupan. Siapa pun kalau duduk tempat Nabi, tiba-tiba orang main buat cerita macam yang Nabi kena, bercalak tuan-tuan.
Bercalar. Sampai Aisyah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau dah begini keadaan kita, hantar saya balik rumah bapa saya, rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq dengan isteri dia lebih sedih lagi pasal yang diceritakan itu anak mereka. Sedih. Allah Ta'ala yang mengetahui sedihnya Abu Bakar ni. Sampai tak keluar suara di mulut ni. Menanggung air daripada cerita yang berpunca daripada satu munafik yang berniat jahat. Bila dia kata, ya Rasulullah, kalau macam ni hantar aku balik rumah pak aku. Nabi pula kata apa? Siap barang aku hantar. Allah dia. Dia tu ingat bila dia kata begitu, Nabi kata, jangan aku melawak saja ke apakah. Tak, Nabi kata siap barang aku hantar. Allah, dia kata. Macam bini kita hari ni lah. Dia kata, abang dia kata malam ni orang tak larat mula nak masuk. Laki kata apa? Dia kata malam ni tak boleh, orang baru dapat gaji, kedai orang ramai. Dia pihak abang kata, abang tak larat lah malam ni. Dia kata, dengar harapan laki, dia kata, jomlah kita pergi mana-mana makan. Dah, lelaki kata, ni orang baru dapat gaji, tak ada kedai semua penuh. Engkau ayah, nanti masak juga, buat nasi goreng. Buat nasi goreng, lepas telur mentah rebus atas itu. Tapi, ayah, macam sakit gigi. Lelaki buat tak faham. Aisyah nampak dekat Nabi, ya Rasulullah. Nabi kata, siap beg, aku hantar balik. Allah, balik. Dia balik di rumah dia, dia pun sedih. Abu Bakar pun sedih. Isteri Abu Bakar pun sedih. Nabi pun sedih. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi pun sedih. Masing-masing duk tunggu ni. Apalah Allah nak turun main. Nak beritahu, nak menyucikan Aisyah daripada fitnah yang keji ni. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat 11 surah An-Nur. Turun, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minkum maktasaba minal ismi wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabun azim. Bila turun ayat tu, Nabi ni macam yang terjun turun dalam dada, lega. Bukan dia tak percaya isteri dia, tapi dia memerlukan satu jaminan daripada Allah supaya senang dia nak bagi tahu kepada orang benda ni. Turun ayat, Allah kata, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang bawa cerita bohong. Usbatun minkum, Tuhan kata depa bukan orang lain, depa daripada kalangan kamu juga. Tuhan kata. Abdullah bin Ubay bin Salul ni Islam tak tuan-tuan? Mengaku Islam. Yang bawa cerita ni, yang menjadi pencetus cerita ni siapa dia? Usbatun min. Tuhan kata kalangan apa juga? Kalangan orang Islam juga. Bukan Yahudi, bukan kafir musyrikin Makkah. Orang yang mengaku Islam, dia yang buat cerita ni. Bal huwa khairul lakum. Tuhan kata, tapi jangan ingat tak bagus. Ada bagusnya bila berlaku macam ni. Ada bagusnya, ada hikmah di sebalik apa kejadian pun. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Tuhan kata tiap orang yang terlibat di dalam menyebarkan cerita fitnah ini ada panggu dosa mereka. Tuhan kata. Ini ayat cerita pasal fitnah ke atas Aisyah. Demikian hal sampai kita hari ini. Kalau tersebar satu cerita pelik, jangan cepat-cepat menjadi penyambung cerita. Pasal apa? Quran sudah kata, likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Setiap orang yang terlibat bawa cerita tu ada panggu dosa dia. Wallazi tawalla kibrahu minhum, tapi kawan hak menjadi pemula, pencetus kepada cerita bohong ini, dosa dia cukup besar. Lahu azabun azim, baginya azab yang cukup besar. Turun ayat ni, Nabi SAW turun bergegas di ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, bagi tahu kata wahyu sudah turun. Baca ayat ni, Abu Bakar pun menangis air mata derai. Anak dia dibersihkan daripada tohmahan liar.
Menangis meleleh air mata. Isteri Abu Bakar As-Siddiq kata dekat Aisyah anak ni. Dia kata, Aisyah, bangkit. Itu suami kau. Pi cepat. Yang kata Aisyah ni, dia kata apa? Aku tak mau pi. Dia dah. Yang kata Aisyah ni. Mak dia kata, hampir. Tu laki hang. Allah dah turun dah ayat. Kata semua okey. Pi. Aku tak mau pi. Dia kata. Kerana yang membersihkan nama aku, dia kata bukan Nabi. Dia tunjuk. Tetapi Allah. Aku hanya bersyukur kepada Allah. Dia kata. Merajuk ada orang merajuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni hak dia nak abang kat kita ni. Dia kata apa? Zaman tu Quran duk turun. Dia memberi satu kegembiraan kepada orang yang ada pada masa itu. Dan dia kata apabila putus wahyu, putuslah jadi Nabi dan tidak ada lagi Nabi selepas itu, maka tiada lagi Rasul kemudian daripada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segala sahabatnya, seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar risalah wan nubuwah qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jadi rasul dan jadi nabi itu telah putus ia dengan wafat aku. Nabi kata, bila aku wafat, jangan siapa mengaku jadi nabi dah. Tidak ada nabi selepas aku. Maka tiada lagi Rasulullah dan tiada lagi seorang pun yang Tuhan jadikan Nabi kemudian daripada wafat aku itu. Mailah ayah Pin ke, ayah Long ke, ayah Ngah ke, duk mengaku kata dia Nabi. No, tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa mendakwa dirinya jadi Nabi ataupun menjadi Rasulullah kemudian daripada wafatku itu, maka dakwa itu batal juga. Nabi kata itu cuma tak boleh pakai. Jadi Pulau Pinang seorang Nabi juga dia pun mati dah dia. Hadupi ikut ni bukan pergi naik motor, pergi naik BMW X5, pergi naik Mercedes, pergi naik kereta-kereta mewah, pergi ikut dia. Cuma dia terima wahyu dalam bahasa Melayu. Jadi dia yang ikut, dia tanya, pasal apa wahyu turun dalam bahasa Melayu? Dia jawab, pasal kita orang Melayu. Dia pun kata, oh betul juga, ikut lagi. Dia kata wahyu yang turun ke Nabi Muhammad itu, Quran itu bahasa Arab. Kerana Nabi Muhammad itu Arab, bangsa Nabi juga Arab, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad bahasa Arab. Sedangkan saya, dia kata saya ni Melayu, dan tuan-tuan hak main ni pun Melayu, maka wahyu turun Melayu. Isteri kata awal pergi tanya lah betul tadi, betul kat dia juga. Matilah dia pun. Masa Jakim main daripada Kuala Lumpur nak pergi serbu tempat dia, saya duduk mengajar di sekolah SMK Ahli Irsyad masa tu. Dia pun main di sekolah saya dulu. Sahabat-sahabat pegawai Jakim ni main jumpa, duduk bersembang dulu. Daripada dapat dah kitab, dia ada kitab pula, duduk mengajar, ada kitab tuan-tuan. Bawa main tunjuk, kita berbuka tengok. Allah itu adalah zat, zat itu bukan sifat, bukan lagu tu punya kitab. Itu tu wahyu yang turun tu, cerita lagu tu. Siapa punya musibah mereka ni, orang boleh ikut macam ni punya benar tu. Apa nak buat tuan-tuan? Akhir zaman. Ni hadis aduk baca ni bukan satu, bukan dua, berapa banyak hadis ni nak abang kata tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soal tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad, ini soal yang sangat basic, satu soal yang sangat fundamental, satu benda yang sangat asas
Satu benda yang pitanya budak taski, pitanya budak pasti, pitanya budak yang tadika Islam ni mereka pun reti kata Nabi Muhammad tu penghabis dah. Tok Wan mereka tak reti. Oh tuan-tuan, wal'ayazubillah. Baik, maka jaga-jaga. Dia kata jika ada kemudian daripada hayat Nabi SAW satu orang yang mendakwa Nabi maka jangan dengar dakwanya, kerana dakwanya itu semata-mata bohong, dia kata. Baik, masalah Nabi kemudian daripada Muhammad SAW tidak ada lagi dengan dalil hadis yang dikeluarkan itu. Bermula Nabi Allah Isa alaihissalam turun di akhir zaman itu bukannya jadi Nabi. Yang ni kena faham. Kan last itu Nabi Isa akan turun. Kita dah baca dah di masjid ni. Nabi Isa turun esok ni bukan sebagai Nabi. Maksudnya apa? Dia tidak membawa syariat baru. Nabi Allah Isa alaihissalam turun esok ni kerana nak komplit tugas dia. Dan dia turun dengan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak buka balik Injil dia dah. Nabi Isa turun esok ni dia ikut Quran. Baik, ni dia nak beritahu. Dia kata turun Nabi Isa bukan menjadi Nabi. Dan bukannya ia, yakni Isa itu turun untuk nak membatalkan syariat Nabi Muhammad SAW yang ada berjalan sekarang ini. Bahkan turun Nabi Isa sebagai khalifah Rasulullah SAW seperti mana Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Nabi Isa mai esok sebagai khalifah. Khalifah ni makna apa? Pengganti. Turun dia esok ni sebagai pengganti Nabi SAW. Pengganti Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Muhammad semasa hayat dia nak orang ikut Quran. Nabi Isa turun esok ni dia akan seru orang masa tu ikut Quran. Begitu. Menjadi pengganti ia kepada Nabi SAW semata-mata. Sungguh jua ada setengah hukum Nabi Muhammad itu yang berubah pada masa turun Isa itu, tetapinya semuanya itu berdasarkan kepada nas daripada Nabi Muhammad SAW juga. Ini yang kita baca dah dulu. Dan turun Nabi Isa ke dunia ini menghukum dengan adil, membunuh Dajjal dan Nabi Allah Isa alaihissalam di dalam dunia ini, serta dikuburkan dia di sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Ini hadis. Panjang umur tuan-tuan, dan tengok kita benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Anas bin Malik lagi, qala fashaqqa zalika 'ala an-nas faqala lakinil mubasysyirat. Bila didengar oleh orang sabda Nabi SAW itu, maka susah hati akan orang yang mendengar tentang putus wahyu dan tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul selepas daripada wafat Nabi SAW. Bila dilihat Nabi akan sahabatnya susah hati, bersabda Nabi, sesungguhnya pun wahyu dan juga jadi Nabi itu sudah putus, sudah tidak ada. Tetapi penyukaan hati ataupun al-mubasyirat itu kekal sampai kiamat. Itu yang main al-mubasyirat. Nabi kata, Nabi dah wafat tak ada, Quran turun baru dah tak ada, hak mana duk ada itu saja yang ada. Tetapi Nabi kata ada satu Tuhan bagi untuk umat akhir zaman. Apa dia? Al-mubasyirat. Mimpi kepada orang yang baik-baik. Dia dapat mimpi dan mimpi itu hampir benar. Kita baca anggota keselamatan yang mati dalam operasi Sulu ni, kan, baca TV duk tunjuk isteri abang, Kopral apa nama tu, bini abang kata suami nak hidup abang dah, dia kata dia nak syahid, saya reda dia syahid. Macam ni punya benda kita duk baca tu, untuk Allah Akbar. Awaklah hampa Sulu mai buat macam ni. Hampa orang Islam, kita orang Islam, dan selama ni pun bukan kita tak bantu mereka.
Berapa banyak tuan-tuan orang kaya di Malaysia ni, sama ada tokoh korporat, multimillionaire, konglomerat yang ada di Malaysia, pergi ke sana atas naungan Wisma Putra, dibagi bantuan macam-macam dekat mereka. Duit ringgit, bantuan membina masjid, macam mana duk bantu Gaza, macam tu mereka dibantu. Walaupun perbuatan itu dari segi hubungan diplomatik G2G, government to government, tak kena tu. Kalau Manila tahu, kata kita duk pergi tolong mereka, duk pergi bagi duit dekat mereka, Manila tak suka. Sebab mereka adalah minoriti Islam di Filipina. Begitu banyak bantuan dibagi, dihulurkan dan sebagainya, hari ini pergi jadi macam ni. Awak ni sabang sahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menceroboh masuk satu negara merdeka yang berdaulat dengan menggalak senjata dan sebagainya adalah sesuatu yang salah dan sangat salah. Satu khilaf besar yang dilakukan. Tuan-tuan saya bercakap dalam konteks sebuah negara, tuan-tuan bercakap dalam konteks rumah kita. Satu orang menceroboh masuk, bawa pisau, main duk tunjuk dekat kita. Betul ke perbuatan dia? Dalam penjuru pagar rumah kita itu kawasan berdaulat kita. Dia tak boleh masuk dalam rupa yang macam tu. Kalau main elok pun kena minta izin. Tuan-tuan baca cerita satu sahabat yang 9 tengah dah. Yang ni masalah masa ni ya. Sikit. Satu sahabat yang bernama Aitban bin Malik, jemaah tetap Nabi SAW, pindah duduk di satu kawasan jauh. Umur tua, mata jadi kelabu. Dia menjadi imam di qaryah dia. Bila main hujan, dia kata antara rumah dia dengan masjid yang dia jadi imam tu ada wadi, ada satu kawasan yang bila hujan air bercampur. Dia nak pergi ni jadi masyakkah, jadi susah nak pergi tu bila musim hujan. Dia minta, Aitban minta dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak main rumah saya, semayang di satu tempat di rumah saya, fa'attahiduhu musalla, aku nak jadikan tempat tuan semayang, tempat Nabi semayang ini sebagai tempat semayang aku. Hadis. Nabi pergi. Bila Nabi sampai, apa yang ditulis dalam hadis tu, bila Nabi sampai, fasta'zana, maka Nabi minta izin untuk masuk. Maka diizinkan Nabi untuk masuk. Patuh nak abang tu. Nabi dijemput pergi di rumah dia. Nabi sampai depan pintu tu, Nabi minta izin nak masuk. Maka diizinkan Nabi masuk. Baru Nabi masuk. Sebelum duduk Nabi kata, fi ayyi mawdi', ni di tempat mana ni kamu nak suruh aku semayang, kamu nak jadikan musalla ni. Dia tunjuk pada satu nahiyah, pada satu penjuru di rumah dia. Nabi pun pergi, Allahu Akbar, sembahyang duha. Fasaffafna wara'ah. Sahabat-sahabat kata, maka kami pun buat saf di belakang Nabi. Hadis tu menjadi dalil kata sembahyang sunat boleh berjamaah. Yang saya nak highlightnya apa dia, Nabi pergi rumah dia, sampai di pintu rumah, Nabi minta izin nak masuk. Kalau rumah dia yang kecil itu, rumah Aitban bin Malik yang kecil itu, nak masuk kena minta izin. Izin baru Nabi masuk. Tuan-tuan, ini negara kita. Cukuplah. Sulu dekat tu ya, tak boleh nak cerita lebih-lebih sangat. Tapi nak habang kata apa? Apa yang mereka buat itu khilaf besar. Satu silap besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian di bawah tu dia kata putus wahyu dan tidak ada Nabi. Kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kita dah baca berulang-ulang kali tadi. Tuan-tuan buka muka sebelah. Sambung hadis tu dia kata, ya Rasulullah wa mal mubasyirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang kata al mubasyirat itu apa? Qala, Nabi kata ru'yal muslim. Yang kata benda gembira itu ialah mimpi orang Islam. Wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi orang Islam menjelang kiamat
Itu di antara tanda kenabian. Wallahu a'lam. Insya-Allah lepas ini kita masuk apa maksud ayat Quran lahumul busyra fil hayatid dunya. Itu potongan ayat Quran daripada surah Yunus ayat 64. Apa maksud ayat Tuhan kata lahumul busyra fil hayatid dunya? Bagi mereka al-busyra, satu berita baik di dalam kehidupan di dunia ini. Ini tajuk cukup menarik. Sampai tak ada yang tak menarik. Itu yang masalah dia. Baharul Mali ini dia punya cerita dia semua menarik-menarik. Tajuk yang akan datang ni dia akan mai kat kita menyentuh tentang apa dia yang dikatakan busyra masa hidup di atas dunia. Huraian dia akan mai dekat kita. Di antara busyra, di antara berita baik kepada orang yang hidup di atas dunia ini ialah waktu nak mati. Kalau kita ni orang baik, dekat nak mati, hadis yang akan datang dia cerita, Allah hantar malaikat duduk tepi kepala kita dan diperlihatkan kepada kita, sat lagi lepas hang mati syurga duk tunggu hang. Itu busyra bagi orang yang di atas dunia. Kemudian dia akan mai kat cerita busyra yang kedua selepas kita mati, immediately lepas kita mati. Hadis mai cerita apa? Nabi duduk berdiri, tiba-tiba satu mayat orang lalu. Orang sebelah duduk puji. Ini orang bagus, kita habislah, kita kehilangan dah orang bagus. Dia ni masya-Allah cukup bagus. Nabi dengar orang duk komen kata bagus. Nabi kata wajabat. Wajabat, wajabat. Wajib atas dia, wajib atas dia, wajib atas dia. Dosa mai pula satu mayat lalu. Orang pakai duk kutuk mayat ni. Bagus dia ni mati. Ada pun buat menyemak. Macam tu punya duk mai. Nabi dengar. Nabi kata wajabat, wajabat. Wajib atas dia, wajib atas dia. Umar Al-Khattab duk ada sebelah dia pun naik pening. Dia kata, ya Rasulullah, mayat hak mula mai tadi, orang pakat kata hak mati ni orang bagus. Tuan kata wajib atas dia, wajib atas dia. Mai mayat kedua, orang pakat duk kata dia ni jahat, tak guna, hidup menyusah orang. Tuan kata wajib atas dia, wajib. Apa benda ni? Hak ni wajib, hadis wajib. Nabi SAW explain, kalau tak pernah ayat bulan depan explanation. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.